أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. إلى حضرة النبي مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الكرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم خير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ثم إلى أرواح آبائه وأمهاته وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وإلى الملائكة المقربين وقربنا والشهداء والصالحين وإلى أرواح جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات من مشارق الأرض إلى مغاربها ومن يمينها إلى شمالها ومن خاف إلى خاف من لدن آدم إلى يوم القيامة شيء لله لكم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم خير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ثم إلى أرواح خصوصا المرحوم حجي إبراهيم بن حجي مستقيم وإلى روح حاضرين ولكل كافة شيء لله لكم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم خير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu
wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Fafahamnaha Sulaiman wa kullan ataina hukman wa ilma wa sakharna ma'a Dawud al-jibala yusabbihna wat-tayr wa kunna fa'ilin. Allahumma yansir wa la ta'ansir fa inna taysira kulla 'ansir 'alaika yansir. Allahumma tammim bil khair bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'd. Alhamdulillah wa syukrulillah wala haula wala quwwata illa billah. Yang dimuliakan, yang dikasihi Imam Masjid Jami' Kampung Seri Gading, yang dihormati, yang dikasihi pengurusi dan seluruh ahli jabatan kuasanya, yang dihormati, yang dikasihi para imam, para bilal, Bapak Haji, Bapak hadirin hadirat rahimakumullah. Pertama-tamanya rapat syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini Allah jemput masuk ke syurganya. Tak semua orang boleh masuk syurga ya. Betul? Kat Kampung Seri Gading ni orang lelaki ada berapa? Banyak. Orang lelaki banyak, orang perempuan ramai. Kalau banyak sama lembu. Jadi lembu lebih baik. Cukup waktu boleh disembelih. Jadi orang pun banyak tu. Kalau banyak apa? Kalau orang lelaki banyak patut. Kalau orang lelaki ramai, kalau Allah Ta'ala panggil masuk ke syurga, jangan tinggalkan seruan itu. Tapi oleh kerana tak nampak ke syurga Allah? Nampak, bukan tak nampak. Mana? Rasulullah yang bagi tahu. Al-majlis ilmu raudatun min riyadin jannah. Majlis ilmu itu umpama di halaman syurga. Kalau tak nampak juga, ya picek. Kalau picek, ya buta. Itu sebab kata orang tu jangan apa kuwi jenenge? Budek. Jangan budek. Tapi ramai yang budek. Tahu budek? Dengar tapi dia tak faham. Budek tak apa. Tapi jangan budek kuwi budek kowe kerjane. Kalau budek tu maksudnya dia dengar tapi buat tak faham, itu budek namanya. Jadi sahabat yang dirahmati Allah, kita ini selalu berdoa dengan Allah, berdoa kepada Allah. Kita minta apa? Kadang-kadang minta yang bukan-bukan, itu yang tak dilayan. Kita ni berdoa dengan Allah, mohon ampun aja dulu. Jadi kaedahnya kita kena betul. Hari ini kita nak bincangkan mengenai niat solat. Niat solat. Betul ke niat kita ni? Niat rukun apa? Oh Pak, niat rukun apa dalam solat? Rukun qalbi, bukan kalbi. Qalbi itu anjing. Qalbi itu hati. Kalaulah niat itu rukun hati, dengar ke tak? Dengar? Tak dengar dia. Siapa hati ada orang tu berkata-kata kita boleh dengar, memang dia kasab. Tapi kita bukan kasab, kasep. Kita wes kadung ke kasep, tahu kasep? Pak Imam kasep apa? Terlajak lares. Kasep ni cuman cakap wes kebiasaan lah. Kalau suruh solat, angkat suruh tumakninah, yes gitu juga. Kenapa? Wes kadung kasep. Kasep ni perkara kebiasaan yang dilakukan, sukar nak diejaz. Sukar nak diejaz. Tanyalah orang kampung Seri Gading, tapi Seri Gading wong ora Jawa.
Ya ora cetha. Tahu orang Jawa ora cetha? Pak Imam, apa maknanya? Hanya orang Jawa je dia tahu. Orang Jawa ora cetha. Maksudnya kalau tak Jawa tu, ya cetha ni apa ya? Ora paham lah agaknya, gitulah. Ora cetha, maksudnya belum paham lagi. Jadi sekarang ini para ulama juga dan para ilmuwan masih membincangkan di mana letaknya niat solat. Jawapannya apa? Di mana letaknya niat? Di hati. Di kedudukan mana di dalam rukun solat? Ini persoalan. Jadi nak menentukan sah atau tak solat kita ini bergantung kepada niat. Sebab Rasulullah sabdakan, ya, innamal a'malu binniyati wa innamal likulli amri ma nawa. Segala amal itu bermula niat, dan apa yang dia niatkan dia nak buat apa tu. Jadi kita tanya balik, kita ni nak solat. Itu sebab orang yang nak solat wajib memahami rukun solat. Rukun solat ada berapa? 13. Betul? 13. Rukun syahadah? Syahadah dalam apa? Rukun apa? Syahadah dalam rukun apa? Oh Pak, syahadah dalam rukun apa? Rukun Islam. Rukun Islam yang keberapa? Yang pertama, yang kedua apa? Solat. Tahu rukun solat 13. Habis rukun syahadah berapa? Loh kok menengahi? Kalau belum paham rukun syahadah, selama ni kita syahadah bagaimana? Orang kalau tak memahami rukun, belum sah solatnya. Kalau solat, kalau syahadah belum tahu rukunnya, tak sah syahadahnya. Jangan main-main. Zakat rukunnya berapa? Puasa rukunnya berapa? Haji rukunnya berapa? Kita yang biasa tahu rukun solat dengan rukun haji, sebab nak pergi haji. Rukun haji berapa? Oh Pak, rukun haji berapa? Bolah Ustaz, selali. Kenapa kita lali? Sebabnya lupa. Kenapa lupa? Lali, lupa. Itu kita. Itu sebab jangan jadi orang Melayu. Orang Melayu mudah. Mudah apa? Saya tak cakap tahu, tapi saya dengar. Orang Melayu mudah lupa. Itu sebab saya ni orang Jawa. Jadi lupa tu tak ada lah agaknya. Tapi eling-eling lah kata orang tu. Tapi bukannya tengok bangsa. Manusia itu dilihat bukannya keturunannya atau bangsanya, tetapi Allah ciptakan keturunan, suku dan bangsa ini Allah cipta. Kenapa? Untuk kenal sama mengenali. Jadi rukun syahadah berapa Pak? Oh Pak, entahlah apa ya. Sebab rukun syahadah berkait rapat dengan rukun solat. Rukun solat yang nak kita bincang ni. Kalau tak tahu rukun syahadah, lah macam mana? Itu sebab orang yang nak solat tak ada syahadahnya tidak sah. Bukan syahadah dalam rukun, bukan. Orang yang nak solat sebelum solat tak bersyahadah, malaikat bertanya, kau ni orang apa nak solat? Syarat wajib solat, rukun pertamanya apa? Syarat wajib solat yang pertamanya orang Islam lah. Kalau Islam aja ya susah. Orang yang wajib solat siapa? Orang Islam lah. Syarat sah solat yang pertama apa? Syarat sah solat. Ustaz ni macam darjah ya. Tapi ya tahu darjah, tapi apabila kita imbau kembali kita tak faham. Ini yang solatnya bocaca. Jangan ambil ringan. Syarat sah solat yang pertama apa? Oh Pak, ambil wuduk. Syarat sah solat memanglah ada wuduknya. Solat tu sah. Pertamanya apa? Islam. Yang pertama itu Islam. Kalau tak Islam tak boleh, tak sah nanti. Yang syarat wajib solat orang Islam. Syarat sah solat pertama mesti Islam. Jadi Islam yang pertama tu apa? Syahadah. Sudahkah bersyahadah sebelum solat? Ini kita bincangkan solat dalam apa Pak?
solat di dalam apa? Di dalam tasawuf. Hanya tasawuf sajalah yang hampir dengan Allah, yang Allah nak terima. Kerana Allah dah firmankan dah, wailul lil musallin. Neraka, masuk neraka orang yang solat. Makna yang pertama. Makna yang kedua, masuk neraka orang Islam itu. Kenapa? Sebab orang Islam mesti solat. Orang Islam tak solat bukan Islam, jadi kafir. Sebab tak Islam, tak solat, kafir lah. Apa maksud kafir? Penderhaka. Itu je. Jadi syarat sah solat pertama Islam. Islam rukun yang pertama adalah syahadah. Rukun pertama. Kalau kita tak buat rukun itu, Islamnya terkucil. Kerana Islam itu 5 perkara. Piramli pun cakap juga kan. Rasulullah pun ada sabdanya. Piramli cakap, rukun Islam 5 perkara, marilah kita mengerjakannya. Deng tak 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 deng tak deng deng. Itu Piramli. Rasulullah sabdakan, bunyal Islam ala khamsa. Syahadatu annahu la ilaha illallah, aqimis salah, aqimis siyam, aqimis siyami Ramadan, zakat dan juga haji. Itulah yang disebut oleh baginda Rasulullah. 5. Jadi rukun syahadah itu berapa? Jadinya pasal kita nak jadi orang Islam ni, jadi dia ada rukun. Kerana rukun Islam, setiap rukun ada rukunnya. Seperti mana solat, rukun syahadah berapa banyak? Lagi paham pura tu aku ngomong ni. Aku ngomong ni paham pura. Kalau syahadah tak ada rukun, bukan syahadah, bukan rukun Islam. Rukun syahadah itu 3. Yang pertama, iqraru bil lisan. Kena diungkap, jangan dalam hati je. Kerana dia suruh ikrar. Kalau kita orang yang bukan Islam masuk Islam, dia baca syahadah dalam hati, boleh ke? Kalau dia bisu, dia suruh gitu-gitu tau. Wah, gitu. Kenapa? Dia kena ikrar. Tapi rukunnya ikraru bil lisan. Habis orang tu bisu, tak boleh lisan, gantilah. Gunakan bahasa isyarat. Jadi rukun syahadah pertama ikraru bil lisan. Kena dizahirkan akan ikrar itu. Apa ikrarnya? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan wajib ada saksinya, 2 orang saksi. Dan didaftarkan di pejabat agama untuk mendapatkan sijil kelayakan dia menjadi seorang Islam. Betul tak? Oh Pak, betul tak ni? Namanya Tai Lencong, nak masuk Islam, tukar namanya Tio Lempeng, boleh? Boleh aja. Nak tukar wang ngising pun boleh, tak ada masalah. Apa ada makna? Ada juga. Kenapa? Tai Lencong tu ada makna, Ustaz. Namanya Tai Lencong. Gimana? Itu yang kat Simbarenggam wang ngising, apa hal? Terpulanglah dia nak ngising ke tak. Jadi rukun Islam itu pertamanya syahadah. Rukun syahadah berapa? Wajib tahu ni. Yang pertamanya ikrar bil lisan. Jadi kalau orang yang bukan Islam masuk Islam bersyahadah, ada 2 orang saksi, dicatatkan lagi, ada di akad lagi. Habis kita ni apa? Kita ni apa? Dah belum? Dah kita akad. Akad syahadah sudah ke belum? Aku Islam keturunan. Rasulullah tak ada sabda Islam keturunan. Tapi Rasulullah beritahu pada kita dalam sabdanya, Islam wajib diturunkan, bukan keturunan. Kita je dengan keturunan. Berapa ramai anak orang Islam solat pun tak lu. Maksud tak faham Islam, babe? Betul. Sebab rukun Islam tu 5. Pertama syahadah, kedua solat. Berapa ramai anak-anak sekarang ni tak solat? Islamkah dia? Ni jaga betul-betul. Itu sebab Islam wajib diturunkan. Bagaimana nak menurunkan? Rasulullah sabda juga, lahir anak Adam itu umpama kain putih. Yang mencorakkan siapa?
mak bapaknya, sama ada Majusi, Nasrani, Majusi ataupun Islam. Betul. Kalau kita pilih Islam, perlu memenuhi rukun Islamnya. Yang pertama apa? Syahadah. Sudahkah kita turunkan syahadah kepada anak kita? Pikir ni. Sudahkah kita turunkan, kita ni orang Islam, turunkan kepada anak kita yang sudah baligh? Kalau tak ada, pendusta kita ini. Kenapa dusta? Kamu kata Islam, kenapa tak turunkan kepada anak kamu? Kan aku dah cakap, kata Allah, itu rezeki kamu. Rasulullah bagi tahu, itulah yang mencorakkan. Kamu yang mencorakkan. Corakkan apa? Ni, jaga betul-betul. Sebab saya ingat lagi kecil saya, lepas sunat. Lepas sunat, dah baik. Bapak cakap, engkau sunat dah baik belum? Dah. Sini. Engkau dah sunat, sekarang wajib. Dia kata, apa yang wajib? Jangan sekali-kali tinggalkan solat tanpa uzur. Sini kau. Dipegang tangan. Baca syahadah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Siapa yang ajar macam ini? Cikgu. Cikgu mana? Baca syahadah pun tak betul. Tengok. Baca syahadah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Salah. Terkejut tahu. Betul tak? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Betul tak? Kufur tahu kita. Kenapa kufur? Menidakkan hak Allah. Apa yang hak Allah? Allah firmankan, Qul huwallahu ahad. Ada tak perkataan huwa diungkap dalam kalimah itu? Tak ada. Tak boleh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Boleh ke? Tak boleh. Turunkan kepada anak-anak kita Islam itu. Biarlah engkau Islam ni, aku bersaksi engkau ni orang Islam, besok di depan Rabbul Jalil besok, aku yang Islamkan kau. Ni bapak, biar aku bersaksi engkau ni orang Islam. Kerana Islam pertamanya syahadah. Sudahkah kita turunkan syahadah pada anak kita? Pak, ni tanggungjawab kita seorang lelaki. Allah firmankan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Jaga keluarga kamu daripada api neraka. Bagaimana? Mesti bersyahadah, ada kalimat tauhid dalamnya. Dimasukkan kalimat tauhid, umpama dimasukkan roh ke dalam jasad kita. Maka masukkan syahadah itu, kerana itu rukun Islam pertama. Sudahkah kita buat? Tanya diri sendiri. Ini yang menyedihkan. Faham aja kata Islam, tapi rupanya selam saja. Macam remeh. Tapi itulah tauhid. Itulah tauhid yang wajib kita terapkan dalam keturunan kita. Pak, itu sebab apabila anak kita baligh sahaja, panggil dia. Kerana ketika mana dia dicorakkan waktu dia belum ada di timbang tara kan, Allah angkat pena lagi. Bila baligh saja, tap. Ada syahadah ke belum ni? Belum. Nak tulis pun dah, pena pun pening kepala dah. Tapi tak pernah pening. Tulis saja dia. Kerana kita yang tak bertanggungjawab kepada keturunan kita sendiri. Ni. Jadi mana-mana yang ada anak-anak, panggil. Buat himpunan. Ayo. Itu sebab apa sahabat? Direnung yang ni yang kita nak bincangkan. Jangan tak diturunkan ilmu syahadah ataupun ungkapan, kerananya rukun pertama iqraru bil lisan. Itu sebab ramai yang tak nak tahu rukun syahadah itu apa. Pertama kena diikrarkan. Keikrar ada saksinya. Kau sini nak, kau bacalah syahadah depan mak kau dan bapak kau. Biar kami berdua jadi saksi. Engkau ni orang Islam. Selama ni aku tak pernah dengar kau baca syahadah depan bapak dengan mak. Benarkah kau ni orang Islam? Kerana orang Islam kena baca syahadah. Ini macam ringan, tapi ini berat sangat untuk kita. Kalau selama ini kita belum bersaksian, anak kita baca syahadah, dituntut besok di akhirat. Itu sebab bagaimana para ulama tasawuf memberikan kunci ibadah kepada kita untuk melakukan ibadah. Tapi kita tak nak buat juga. Kerana terasa bandelnya kita, dah terasa wis isya kononnya. Tapi rupanya kita bengap juga. Itu sebab talibul ilmu maridah. Menuntut ilmu itu kefarduan, kewajiban pada kita. Ini sahabat, macam ringan tapi ini terlalu berat. Tolong ambil perhatian yang ni.
Itu yang pertama ikrar bil lisan. Keduanya adalah tasdiqa bil janan. Yang inilah nanti kaitannya dengan solat. Tasdiqa bil janan. Apa maksudnya? Mengiyakan apa yang diikrarkan. Mengiyakan di dalam hati. Dah tadi ikrar kat mulut. Tasdiqa bil janan. Mengiyakan di dalam hati. Sungguh-sungguh tiada Tuhan melainkan Allah. Jangan minta dengan Tuhan lagi. Minta dengan Allah. Ya Allah, ya Tuhanku, dah tak payah. Dan minta dengan siapa? Minta Allah. Ilallah minallah. Kita minta dengan Tuhan lagi. Sedangkan Tuhan tu melambat-lambat. Tangan lapan pun jadi Tuhan. Jadi minta apa? Allah firmankan, walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Seru nama Allah dan nama-namanya ketika berdoa. Jadi doanya, ya Allah, ya Tuhanku, tu tukarlah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Gitulah. Sebab ya Rahman, ya Rahim itu asmaul husna. Tuhan asmaul apa? Semput tau. Kalau banyak kali sebut, kita boleh lari. Cuba sebut banyak kali Tuhan. Jadi apa? Jadi hantu tau. Tuhan, 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 Tuhan. Akan gitu. Mintalah dengan Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Wahid, ya Wadud, yang macam-macam ada 99. Itu sebab kenapa berdoa tangan di atas? Sebab mengangkat asmaul husna. Kat mana asmaul husna? Kat mana, Pak? Ni kat tangan kita ni. Ni 18, ni 81, angkat. Ketika solat, tunjukkan asma dia. Jangan gini, macam gitu. Apa benda tu? Ini tasawufnya. Apa maksud tasawuf? Halus. Lebih halus lagi. Itu sebab orang kalau ngasah parang, grendo tu, tahu grendo? Batu asah yang kasar tu tebal ke tipis. Grendo, batu asah tu kalau kita beli yang panjang tu macam gini tu, yang kasar tu tebal ke nipis. Tebal, yang halus nipis. Itu menunjukkan orang melakukan ibadah secara kasar, secara syar'i, ruamai. Yang bertasawuf sikit nipis sikit. Kita nak golongan mana? Berusahalah masuk golongan yang halus. Kerana kalau halus, kalau orang yang parangnya gabluk, tahu parang gabluk? Tumpul. Kalau terus halus, ya pengsan. Tak tajam-tajam. Kenapa? Kena yang kasar dulu. Dikasari dulu, korek. Agak tajam, baru dihaluskan. Kalau tak dihaluskan, 2 kali bacaan, tumpul balik. Tak saya buat. Paham ke tak paham ni? Oh Pak, paham ke tak? Macam pelik ustaz marah je. Bukan marah, nasihat. Tengok grendo, tengok grendo je. Kena batu asah tu. Kalau kita walau dah gabluk, kalau terus halus, pengsan kita tak boleh. Kita tak ada asas syariat, terus tasawuf gila namanya. Kalau cuma di syariat aja, ya 2 kali ya gelempang. Perlu dihalusi, baru tajamnya seminggu boleh tajam tahu. Nah, itu tengok Allah dah beri perumpamaan dah tu. Ya, jadi perumpamaan tu kita kena renunglah. Kan Allah sebut amsalan natribuha linnasi la'allahum latafakkarun. Itu perumpamaan aku bagi untuk manusia fikir dulu. Berbalik tadi dengan syahadah. Rukun yang kedua namanya tasdiq bil janan. Kena yakini sungguh dalam hati, jangan elailo. Tenan kau berak, tenan berak. Penghabisnya minta apa? Lato, mau lalu sini, mohon ampun, mau lalu. Dia tak ingat Allah. Ketika itu kufur, menidakkan Allah. Jaga-jaga yang ini. Sebab itu sebab kaedah bagaimana para ulama telah mengajar kita ketika mana nak solat. Kerana solat syaratnya mesti yang pertama orang Islam. Islam tulenkah kita? Baru tadi kufur. Kita syirik khafi tu. Islam dah tak koyak gitu. Jadi macam cara dia. Itu sebab para ulama tasawuf meletakkan syarat. Ketika mana setiap apa ibadah, kunci ibadah jangan sekali-kali tinggal. Kerana kamu nak jadi orang Islam, baca yang ni. Apa kunci ibadah? 5 tu yang dah diturunkan pada sahabat.
Buat tak buat, wallahu alam. Saya hanya menurunkan apa pesan guru itu saja. Kalau sahabat tak buat, renungkan solat aku ini macam mana. Aku dah bertahun-tahun solat, rupanya tak pernah aku jawab solat itu. Bagaimana Allah nak bagi? Sedangkan kita tak pernah jadi orang Islam tulen. Ketika mana mendirikan solat? Bagaimana jadi seorang Islam? Bagaimana jadi seorang Islam? Mesti bersyahadah. Tak bersyahadah, tak boleh. Itu sebab Islam bukan keturunan. Islam diturunkan. Sudahkah kita menurunkan Islam pada anak cucu kita? Itu direnung. Kalau belum, tolong buat. Supaya anak kita tidak terkeliru. Biar kita jadi saksi anak cucu kita ini orang Islam. Karena Islam bukan keturunan. Itu yang kedua, namanya tasdiq bil janan, yakini sungguh dalam hati. Dan yang ketiganya adalah al-amalu bil arkan. Apa dia? Setelah kamu Islam perlu lakukan ibadah. Itu je yang telah disyariatkan, yang telah diperintahkan. Kerananya syahadah memerintahkan supaya kita melakukan ibadah. Apa ibadah pokok? Awwalu ma yuhasabu ibadi min yaumil qiyamah as-salah. Rasulullah sebut dah. Jadi bagaimana? Pasti di dalam rukun solat ada syahadah. Tetapi sebelum dalam kerukunan, mengaku dulu sebagai seorang Islam, baru boleh menghadap Allah. Ngaku dulu sebagai seorang Islam. Jadi kalau tak ngaku sebagai seorang Islam, mana mungkin solat diterima? Allah tak terima. Kerananya syarat wajibnya solat adalah orang Islam. Orang Islam pastinya sudah bersyahadah. Ingat yang ini. Kalau tak diambil pusing yang ini, selama itu solatnya tertolak-tolak. Itu belum kita masuk bertasawuf dalam solat. Kita boleh lintang pukang jadinya. Tak pernah terangkat permohonan kita kerananya kedaifan kita. Sedangkan bagaimana para ulama terdahulu dah beritahu pada kita. Imam Syafi'i kata macam mana kalau solat berjamaah. Imam Malik kata bagaimana. Imam Hanbal kata bagaimana. Imam Hanafi kata bagaimana. Kita tak bayar banyaklah kalau kita ikut Imam Syafi'i. Imam Syafi'i kata solat berjamaah tu bagaimana. Kita pun dalam solat berjamaah terkial-kial. Nak dapat 27 darjat tapi dapat laknat Allah. Sebab biadab kita di dalam berjamaah. Itu sebab nak kena pelajari sungguh. Itu sebab daya usahanya beberapa orang sahabat. Kita jelajah yuk pergi masjid-masjid. Kita terangkan solat berjamaah. Tengok sebab menangis tengok. Nama solat berjamaah. Tapi sebenarnya mungkir janji dengan Allah. Nah gitu. Itu sebab kemungkinan dalam bulan 10 ada namanya jelajah solat. Bagaimana nak menyantuni para jamaah. Bagaimana solat berjamaah. Tetapi ianya bukannya senang. Perlu bermahar. Ada bayaran rukunnya. Ya, kenapa? Dengan harga ilmu yang nak disampaikan. Solat berjamaah, tanggung jawab imam, tanggung jawab makmum. Solat berjamaah, praktikalnya ditunjukkan. Orang ini masbuk ke, orang ini tak ke apa ke. Kadang-kala orang itu masbuk tak faham masbuk. Orang ini muafik tak, tapi munafik. Ada. Kadang tamam tak tahu tamam. Ini pun tak faham lagi. Macam mana kita nak solatnya betul. Dalam bab solat kita ini, segala segi ilmu solat kita kena faham. Jadi 3 rukun itu jangan sampai lupa. Tetapi dibuka lagi rukun syahadah yang pertamanya iqraru bilisan. Ada 7 rukunnya. Jadi dibuka 7 lagi rukunnya. Dan al-amalu tasdiqu bil janan ada 4 rukunnya lagi. Dan al-amalu bil arkan dia 1 rukun tetapi bergantung kepada ibadahnya. Sebab semua ibadah itu adalah di dalam Islam. Setiap ibadah dimulakan dengan basmalah pasti ibadah. Kalau tak mulakan basmalah tidak akan jadi ibadah. Itu sebab sudahkah kita berbaca bismillah sebelum solat? Itu sebab para ulama tasawuf telah memandukan kita. Untungnya kita bumi Nusantara ini kerana ibadah solatnya secara tasawuf tak seperti negara luar sana. Tak sama sahabat. Kerana yang mengislamkan dunia Nusantara semuanya adalah para
Wali. Wali songo, wali 10, wali 12, kita pun jadi ku wali tahu. Kau siapa? Ku wali. Apa? Ada anak perempuan. Jadi wali ke? Pun susah-susah. Kau dah jadi wali? Belum kawin anak aku perempuan. Dah kawin aku jadi wali. Tapi wali itu apa maksudnya? Wakil Allah. Jadi sahabat yang dirahmati Allah, kita ni tepat waktu ya. Tak perlu lajak. Lajak pun 5 minit je lah. Pahami dulu akan syahadah, baru solat kita tenteram sahabat. Sebab kita nak mula solat tak pernah bersyahadah, itulah solatnya muncar-mancar. 5 kunci ibadah. Pertamanya, ini dah saya turunkan sebenarnya. Pertamanya adalah isti'adzah. Apa isti'adzah? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kenapa nak baca isti'adzah? Kita sendiri berdoa, Rabbi a'udzu billahi minasyaitonir syayatin wa a'udzu bika rabbi ayahdurun. Ya macam mana caranya? Qalu a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allah firmankan. Tapi tak pernah pun nak kata a'udzubillah mula nak solat, tak ada pun. Bagaimana nak kata Rabbi a'udzubillahi minasyaitonir syayatin? Ya Allah, lindungi aku daripada syaitan. Cara macam mana? Tak ada. Dan minta Rabbi a'udzubillahi minasyaitonir syayatin wa a'udzubika rabbi ayahdurun. Dan juga lindungi aku daripada dihampiri syaitan. Tapi senjata tak pegang. Macam mana? Dah tunjuk kalau a'udzubillahi minasyaitonir rajim, berkatalah a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Dah ke belum? Itu sebab kunci ibadah yang pertama adalah isti'adzah ini. Yang keduanya, kita nak buat apa? Nak buat amal. Awalu amal bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah sabdakan. Maka yang keduanya basmalah, bukan bas maju atau bas JMBC. Basmalah. Jadi kalau basmalah ya bismillahirrahmanirrahim. Jangan sembarangan nak baca, makhrajnya kena betul. Jangan bismillah. Milah tu anak mak janda ujung kampung itu. Dia syiddah kepada kalimah jalalah. Jangan bismillah. Ada bismillahirrahmanirrahim. Bis. Jangan bis. Sebab hurufnya sin. Bismillah. 2 harakat mil tu. Kalau milah anak dara. Millah namanya Allah. Bismillah. Ini belajarlah ilmu makhraj. Kalau tak, selama tu kita baca tak betul nanti. Belajar, adakan kelasnya. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti bacanya man, tak ada huruf man. Bunyi man tu tak ada. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan bismillahirrahmanirrahim. Tak sah solat nanti. Man ada man. Bukan kasar benar saat gini. Bukan kasar. Kalau tak 2 minggu turut-turut datang tau. Pak Imam telefon. Ayo Selasa ni Ustaz. Loh, tak. Wong dia ada Selasa keempat. Jadi jangan, itu sebab nak kena hati-hati sebab kita di depan Allah ni. Itu yang kedua, baca basmalah. Yang ketiganya, kita nak berdepan dengan Allah ni bawa apa? Bawa apa sahabat? Sebenarnya bawa dosa tu. Jangan dosa tinggalkan rumah. Rasulullah sabdakan, ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, ketika mana seorang hamba menghadap Allah, apa yang dibawa? Rasulullah kata, yang dibawa adalah dosanya yang diponcot. Tahu diponcot? Kalau kantong diikat tahu. Diletakkan di bahu kanan kiri dan kepalanya. Itu dosanya. Itu sebab sebelum menyembah Allah, jadi minta apa? Minta apa? Minta ampun. Dosanya ambil balik ya Allah. Aku tak mampu dah. Bagaimana caranya? Beristighfar. Tapi jangan asto lagi. Ya astagfirullah. Piye iki? Tak ada huruf to. Ro tu baris depan, bunyikan betul-betul. Astaghfirullah. Jangan pir-pir. Astagfirullah, tak ada pir. Fa bawah fi aja bunyinya. Ini pir. Datang mana fir? Astaghfirullahalazim. Baca lah banyak kali.
sampai puas. Gitu. Kita tapi mana ada baca istighfar puas? Tak ada, kesel ada itu. Tapi para ulama letakkan 3 kali je baca. Lepas itu kita minta dosa diangkat. Siapa yang nak recommend? Siapa yang nak recommend? Rasulullah je, lain orang tak ada. Maka itu sebab dia letakkan selawat solat. Sebab kita nak solat. Selawat solat bunyi macam mana? Selawat syifa bunyi macam mana? Selawat Ibrahimiyah bunyi macam mana? Kita kena tahu selawat ni banyak-banyak. Yang popular selawat Nariyah. Tapi kita tak buat pun. Kenapa tak buat? Cakap aja. Allahumma salli salatan kamilatan wa salim salaman. Ada buat? Tak ada. Rupanya solat tu kena solatan. Solatan tu solat berjamaah. Lepas solat salaman. Itulah dulu kecil-kecil hari gitu. Oh betul juga ya. Lepas solat kena salaman. Kenapa? Rasulullah sabdakan, ketika kamu berselawat dan kamu bersalaman, digugurkan dosa tau. Kita dosanya nak pikul lagi kok, ya tak nak salaman. Tak ndak lah gitu. Covid nanti aku mati. Iya. Padahal itulah keampunan yang Allah nak bagi. Tapi kita tak ndak. Kenapa? Kita ni bengap sangat agaknya. Kasarnya gitulah, minta maaf lu. Suruh salaman tak ndak. Sampai sekarang pun dah tak pakai emas. Kita pakai emas berdosa tau, haram hukumnya. Orang laki pakai emas hukumnya haram, tak boleh. Tapi kita pakai itu. Macam mana? Nah itu agaknya lah. Saya sebut je emas. Okey. Itu yang keempat. Kena berselawat solat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tapi ramai sebut wa ala alihi. Kenapa? Tak belajar, tak ngaji tu. Jangan sebut wa ala alihi Muhammad. Jangan. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Salah sebut jadi bakul. Sayyidina apa maksudnya? Sayyidina. Makna Sayyidina itu apa? Apa? Sayyidina Muhammad. Boleh ke? Sayyidina itu maksudnya bakul. Sayyidina penghulu. Mana satu yang betul? Iya itu bertasydid, bukan sembarangan. Sayyidina itu kotak bakul sampah Tuhan. Sayyidina penghulu. Macam kalbu dengan kolbu, apa beza? Kalbu tu anjing, kolbu baru hati. Jangan salah, jangan dikurangkan huruf, jangan dilebihkan huruf. Ani. Berselawatlah, kerananya apa? Tengok peristiwa Nabi Allah Adam AS, doa 100 tahun Allah tak ampuni tau. Selawat dia, terus diampuni dosanya. Pelik tak pelik? Sebab mengungkap nama yang di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa nama Rasulullah di sisi Allah? Tengok dalam syahadah lu. Dalam syahadah tu nama siapa? Lain tak ada lah, Muhammadur Rasulullah. Nabi Musa je tanya, kenapa nama Muhammad ni? Oh dia ni hebat-hebat kata Allah ni. Wah kalau boleh aku jadi umatnya boleh. Nabi Musa tu. Itu sebab ada cerita Nabi Musa yang duduk kat langit 7 sana. Jumpa Rasulullah, nak sujud tau. Tapi tak dibenarkan, tak boleh. Ada sebabnya. Itu zaman Nabi Musa. Nak jadi umat baginda Rasulullah. Jadi kita ni, berapa orang yang jadi umat baginda Rasulullah? Nabi, 4 orang tau. Walaupun dihidup lepas sebelum Rasulullah, tapi Allah izin untuk jadi umat. Kenapa jadi umat Muhammad? Umat baginda Rasulullah kenapa? Sebabnya apa? Sebab apa Pak? Rasulullah sabdakan, kalau umatin dakhalal jannah, seluruh umat aku masuk surga tau. Ini dia orang geram. Sebelum Rasulullah, nabi-nabi lain umatnya tak boleh masuk surga. Tapi bodohnya umat baginda Rasulullah ni dah diajak masuk surga, ya kena neraka juga. Kenapa? Wa amal ladzina fasaku. Allah kata fama'wahumun nar. Kenapa engkau tak nak ikut Rasulullah? Kamu mengerjakan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah. Itulah sana tempatnya. Bodoh juga kita ni. Jadi seluruh umat Rasulullah masuk surga. Itu yang dihendak tu. Itu bengang tu. Kita jadi umat baginda Rasulullah, suruh selawat pun tak ada. Nak solat, berapa orang yang solat tu berselawat terlebih dahulu supaya diangkat solatnya? Ada tak? Tanya diri sendiri.
Kerana dengan selawat lah, lepas tu kita solat, Allah angkat tahu. Kerana dia selawat punya hal. Kenapa selawat punya hal? Lah Allah selawat loh, Bib. Malaikat dia selawat loh. Dah selawat, Allah sayang. Kita solat, dia angkat terus. Ini langsung tak ada selawat, dia angkat apa? Kau ni apalah, solat macam gini dia tu. Nah, kan susah gitu. Untung kita ini umat baginda Rasulullah. Sebelum solat pun tak nak berselawat, ke apa tau kita? Hebat benar ke, bandel benar ke ibadah kita ni? Dah memang ahli abid ke kita? Kita ni ahli sabit tau, bukan ahli abid. Ahli sabit nyawet. Tu je gitu. Bukan ahli abid. Ahli abid ni ahli ibadah. Itu yang keempat, selawat. Yang kelimanya, ngakulah diri Islam. Bagaimana? Bersyahadah. Biar imam bersaksian pada makmum, makmum bersaksian pada kita. Pasal kita pun mak bapak kita tak syahadah kan gitu. Tak ada saksi. Macam mana? Terpaksa dalam solat para ulama meletakkan penyaksian antara imam dan makmum. Kan gitu. Baru yang lepas jangan dikenang. Kalau dikenang merosak badan. Ini. Loh bapak aku dulu tak ada syahadah. Tak, jangan bimbang. Kerananya di dalam solat ada kaedahnya. Kita jadi orang Islam, kalau mak bapak tak jadi saksi, pak imam jadi saksi, makmum jadi saksi. Itu sebab seluruh kampung Seri Gadai ini kalau dengar suara ni, datanglah masjid. Kadang saya geram juga. Rumah sebelah masjid pun tak mampu pergi masjid. Jadi orang Islam ke tak? Itu je. Kalau tak dimarah, kita pandai-pandai dimarah seorang. Tak apa. Kalau benci saya, bencilah. Tapi saya nak, sebab saya tak nak sahabat-sahabat jalan yang lain. Jangan. Rasulullah dah ajar dah. Allah dah perintah dah. Kita solat misal lagi kat rumah dia mencerita. Kita boleh jadi penipu tau kalau tak ada hal. Sebabnya apa? Sebab apa solat orang lelaki tak boleh kat rumah? Sebab apa? Sebab Fatihah tahu tak? Sebab Fatihah lah tidak membolehkan kita untuk solat di rumah. Kenapa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maknanya apa? Maknanya apa sahabat? Dikaulah yang kami sembah. Lu solat sorang-sorang, kami mana ke? Betul ke apa? Ketapang baksa ke? Kami tu apa? Kami tu jamaah. Sebab berusahalah, berjihadlah ke jalan Allah, fisabilillah. Nak menghadap Allah ni bukan mudah. Kerana pokok segala pokok ibadah. 5 perkara jangan tinggal sahabat sebelum nak melakukan ibadah solat. Bacalah kunci ibadah ini. Tak kira solat apapun, wa'imah, solat jenazah sekalipun. Tapi kalau direnung tengok betul-betul orang solat jenazah, ramai yang tidak sah solatnya. Sangat menyedihkan. Kerana tak faham apa arti jamaah. Sama juga solat fardu, ramai rasa solat berjamaah, tapi semuanya tak faham. Itu sebab ambil satu peluang. Mungkin ada satu program khas jom solat. Dia adakan satu hari suntuk daripada pukul 8.30 hingga pukul 4 petang. Program solat berjamaah yang akan dibawakan, tak tahu sama ada saya sendiri ataupun sahabat yang lain. Program ni daripada tanggungjawab dan ada praktikalnya. Bagaimana solat jamaah yang Rasulullah hendak supaya 27 darjat itu tidak keguguran. Ramai antara kita ni 27 tak dapat kita sebab kita tak memenuhi SOP-nya. Ini yang kena. Takutnya solat. Kan solat gitu. Solat bukan ibadah. Ibadah yang paling susah adalah solat. Kenapa? Tak percaya tengok. Allahu Akbar. Nak sebut Allah tu pun tak boleh sembarangan. Tak boleh panjang-panjang. Allahu Akbar. Kenapa? Nak niat dia tu. Aku salat fardu zuhur 4 rakaat makmum tunai kerana Allah. Dah melepasi harkat kalimah Allah tadi. Tak sah solatnya. Sebab tadi saya nak masuk niat ni, tapi oleh kerananya yang sangat mustahak ni yang mula ni. Minggu-minggu depan insya-Allah kita terus masuk niat tu bagaimana, nak takbir tu bagaimana, mengikut ilmu tasawuf. Tak boleh sembarangan. Kerana ibadah paling sukar. Tak percaya? Allahu Akbar. Kita bukan pergi solat.
Kepala otak kita ini begini nyawet tahu. 2 tandan lagi belum sabit. Cepat sikit lah. Kalau orang kerja tak fokus, contoh ngeracun. Dia tak fokus toh dengan dia ngeracun. Dengan ngeracun nih ibadah macam sholat tuh. Ngeracun nih, dia ngeracun berangan. Dia pergi BP Mall, tapi dia ngeracun sampai pergi kebun orang pun tak perasan tahu. Ngeracun, dia kepala dia kat BP Mall. Oh, kedap-kedip. Tapi kebun orang dia ngeracun, dah telajak kebun orang. Sekali sadar dia sholat, ini kebun siapa ini? Macam gitu. Kerana tak fokus. Macam pemain, patutnya pasang skru 8, dipasang skru 10 kok lulus sama perasan, baru perasan tahu skru tu lulus. Kalau orang jadi kerja bengkel nih, berangan aja lah. Pemain pun marah. Engkau ni kerja berangan selalu, tak pernah fokus dalam kerja. Tendang kerja. Macam mana? Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ini direnungkan sahabat, kita sama-sama renungkan. 5 perkara jangan lupa sebelum solat. Apa dia? Imam bimbinglah para makmum. Bimbinglah. Kerana tugas imam membimbing. Nah, ini kena. Imam berat tugasnya sebenarnya. Bukan sembarang-sembarang. Sehingga disebut penipu imam pun ada. Nanti kita selusuri. Kenapa boleh jadi penipu? Selama jadi imam dah 20 tahun. Kok jadi penipu? Ini kenapa? Kalau penipu dalam bahasa Arabnya apa? Apa Pak? Penipu. Munafik. Padahal solat ada muafik. Tapi kok jadi munafik? Karena ilmu itu kita tak pelajari, itu jadinya. Kita renungkan dan kita mohon ampun pada Allah. Mula kita kuliahkan kuliah beristighfar, tutup juga dengan beristighfar lah. Tapi istighfar ni adalah para wali dulu dibaca dengan cara berlagu atau bernazam. Ya, saya rasa itu saja untuk hari ini. Mohon ampun dan maaf. Sebabnya apa? Jangan kita kalut di dalam melakukan ibadah, lebih-lebih lagi solat berjamaah. Pelajari sungguh. Kalaulah sehingga syahadah tak tahu rukunnya, macam mana kita ni? Yang gigil tau. Syahadah tu rukun loh. Kalau kita tak tahu rukunnya, betul ke aku ni orang Islam? Oh, ini masalah. Okey, sahabat yang dirahmati Allah, mari kita baca istighfar. Nah, jadi sebelum itu sahabat, saya ada membawa oleh-oleh sebenarnya. Harganya RM1. Apa dia di sini yang saya sebut doanya tadi? Apa doanya? Ya Allah, ya, berilah akan kefahaman segala hukum. Ya, apa disebut oleh Allah dalam Al-Quran sana dalam surah Al-Anbiya. Fafahamnaha Sulaiman wa kullan ataina hukmau wa ilma. Hukum-hukum dalam ilmu itu aku tahu. Ya, kalau ni sekeping harganya RM1. Kalau 12 keping RM10. Itu je. Bukan saya nak bisnes tak, tapi ilmu dah diajarkan tapi tak ditunjuk bagaimana, suka juga. Tapi ilmu wajib dimaharkan. Tahu mahar tak? Nak makan apple kat kedai, kita maharkan dia tahu. Maksudnya kita beli supaya menjadi hak kita. Nah, itu sebab ada ijab dan qabul. Aku beli, aku jual. Baru boleh dimakan. Kalau tak, haram hukumnya. Begitu juga ilmu. Jangan kita dah kuliah masjid berata-rata, ahli pun masukkan dalam YouTube, iTube, dia tiup, sama-sama dia tiup, tapi tak jadi-jadi. Kenapa? Tak pernah dibeli ilmu tu, tak pernah dimahar. Kepada siapa? Pada guru yang menyampaikan. Itu sebab dulu, orang dulu ada majlis ilmu, seorang-seorang salam guru RM1. Bukan kata nak saya tak kita, tapi kalau dapat RM1, ilmu RM1 dia dapat. Kalau RM10, ilmu RM10 dapat. Walaupun benda sama, tapi berbeza pemahaman. Itu sebab kenapa orang sekolah kena bayar yuran. Kenapa perlu dibayar? Itulah sebabnya. Nak dapatkan ilmu. Anak tak pandai-pandai, sebabnya yuran tak dibayar. Bayar baru RM10, besok RM10 kau bayar ke sekolah apa tu? Bayar. Padahal nak ditebus ilmu yang anak dia belajar. Tolong ingat yang ini. Itu sebab dulu saya ingat, kalau nama yuran, bapak saya memang tegas. Bayar! Jangan tak dibayar. Itu ilmu. Wah, betul rupanya. Kalau dibayar, ya anak-anaknya semua ya pandai lah. Ini salah satu daripadanya. Jangan pertikai. Walaupun saya ni selalu masuk sekolah tahfiz kan. Bapak-bapak ni asyik bayar aja. Saya senang je. Ilmu wajib dimaharkan.
supaya anak kita berkat. Begitu juga dengan udah beratus-ratus masjid keluar masuk, tapi seringgit pun tak pernah kasih penceramah, tak pernah. Mana kau dapat? Nah itu direnunglah. Kenapa? Allah yang bagi tahu. Apa dia? Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah. Lepas itu apa? Kerjakan salat, percaya benda gaib tau. Kerjakan salat, lepas itu Allah cakap apa? Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dah ke belum? Nah itu je. Apa infak? Macam-macam kita boleh bagi ulama fisabilillah, boleh tabung masjid. Jadi direnungkanlah. Moga-moga kita mendapat ilmu yang manfaat. Akhirnya, ayo kita beristighfar. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi taubatan abdin zalimin la yamliku li nafsihi ضررا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون للنبي الكريم وعلى آله وأصحابه الكرام الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم خير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم أشهد بأنك أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا رحيم المساكين ويا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك وتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة يا سيدي يا رسول الله إن أتوسل بك إلى ربي اللهم فاسع فيه في لقضاء لكل حاجات وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدي وارحمهما كما ربنا صغارا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم رب اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا تقبل دعاء اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم أعوذ بك من البراس والجنون والزجم ومن سيل الأسقام ربنا اكشف عنا عذاب إنا مؤمنون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم اهتم لنا بالسعادة ولا تهتم علينا بالشقاوة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار يا الله وقنا عذاب النار وادخلنا جنة الأبرار يا عز خبر يا رب العالمين اللهم اجعلنا جمعنا هذا جمعنا مرحوما تفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل اللهم فينا ولا معنا ولا ينبعنا شد والمطرود ولا محروما وهب لنا مسيئنا لمسنين ومقاصرنا لآملنا كل بوجهك الكريم يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين أقول هذا أستغفر الله العظيم لي ولكم وبالله التوفيق والهداية والسلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.